Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa maka wailun, wailun ni maksudnya celaka atau laknat. Ha? Li bagi allazina, orang-orang yang bila disambung huruf alif jadi hazaf. Lillazina bagi orang-orang yang yaktubuna, dari akar kata katabah, tulis. Jadi yaktubuna, mereka yang menulis. Alkitab. Alkitab ini maksudnya kitab syariat yang mereka akui itu. Itu maksud di sini. B dengan ID. ID ni maksudnya tangan. IDhim, tangan mereka. BIDhim maksudnya dengan tangan mereka. Thumma, kemudian, yaqulu, mereka mengatakan, hadza, ini adalah min, dari indi, di sisi. Bila kita sebut indillah, sama dengan Allah, indillah, pada sisi Allah, atau kita dah belajar sebelum ni, kita katakan indillah maksudnya pada hukum Allah. Ni orang Arab pun selalu cakap indillah, maknanya pada hukum Allah. Li, supaya atau untuk, yashtaru, mereka niagakan, bihi, dengannya, samanan, harga. Samanan ni harga. Kalau kita nak beli barang, kita tanyakan orang Arab, kam samanan, berapa harganya. Qalila, qalila maksudnya rendah atau kecil, atau harga yang di bawah. Fa, sama juga di atas ni, fawailu, maka celakalah atau laknatlah, lahum, bagi mereka, bagi hum, mereka, lahum, bagi mereka, mimma, dari apa-apa, katabat, telah dituliskan, ID, tadi kita dah belajar, ID dengan tangan, IDhim, dengan tangan mereka. Wa, dan wailun, celakalah atau lanatlah, lahum, bagi mereka, mimma, dari apa-apa, yaksibun, yang mereka usahakan. Yang apa, yaksibun dari akar kata kasabah. Kasabah ni, itu maksudnya kita mengumpulkan satu persatu menjadi banyak. Itu maksudnya yaksibun. Kita ulang-ulang melakukannya pun juga kita menjadikan bertimbun jadi banyak. Itu dikatakan kasabah. Yaksibun maknanya mereka mengumpulkan atau mereka lakukan berulang-ulang kali. Itu maksudnya yaksibun. Jadi terjemahan dan tafsir ringkasnya insya-Allah saya akan cuba sampaikan. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab, iaitu kitab syariat, dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillahi. Kemudian mereka katakan ini adalah dari hukum-hukum Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mereka dapat menjualnya pada harga yang rendah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah bagi orang-orang yang menulis dengan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi orang-orang yang mengumpulkannya atau berulang-ulang melakukannya. Ini maksudnya. Jadi ayat ini bermaksud iaitu bila dikatakan celaka ini, orang-orang yang kemarin kita dah belajar bahawa mereka mengatakan mereka tahu kitab, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu pun. Kemarin kita dah belajar bahawa orang-orang ini adalah amaniyun. Bukan apa ni?
kita dah belajar. Amaniyah sini. Kemarin kita belajar amaniyah. Iaitu mereka yang mereka tak tahu pun bahasa Ibrani ataupun mereka tahu sedikit sahaja. Dan mereka boleh baca, mungkin boleh baca tapi mereka tidak tahu maknanya. Dan mereka sangat mengharapkan pahala daripada sedikit pengetahuan daripada kitab itu, mereka mengharapkannya. Kemudian golongan yang kedua pula yang kita dah belajar kemarin, iaitu mereka yang tahu sedikit saja makna tapi mereka memberikan penafsiran yang mereka reka-reka lalu mengajarkan orang-orang dan menyesatkan orang-orang lain. Jadi ayat yang sekarang ini seolah-olah ayat ini berlainan daripada orang-orang yang sebelumnya. Di sini lebih lagi, iaitu orang yang menulis, iaitu ulama-ulama Yahudi yang tahu tentang kitab mereka, kan, atau Yahudi ke atau Nasrani ke, mereka tahu tentang kitab mereka tapi mereka cuba merubahnya. Bila dia katakan aidihim ini, yaktubunal kitab bi aidihim, ini adalah satu penekanan bahawa mereka faham, mereka tahu, tapi mereka sengaja merubahnya dengan tangan mereka. Sebab apa? Kalau kita katakan itu adalah kitabullah, kitab syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya tidak ada campur tangan daripada manusia. Tetapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa kitab mereka itu mereka telah campurkan dengan tangan mereka, maksudnya dengan idea mereka, fikiran mereka sendiri. Kemudian summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka katakan ini adalah daripada hukum-hukum Allah. Itu mereka merubah penafsiran itu, mengajarkan orang-orang sebenarnya maknanya seperti ini. Kamu semua harus faham seperti ini. Penafsiran ini seperti ini. Mereka menisbahkan bahawa penafsiran itu yang mereka lakukan itu, mereka katakan itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang daripada penafsiran mereka masukkan ke dalam kitab yang penafsiran itu mungkin kurang tepat, jadi mereka katakan ini adalah pada hukum Allah, pada sisi Allah. Dengan tujuan apa? Liyashtaru bihi samanan qalila, supaya mereka dapat niagakan dengan harga yang rendah. Jadi ini pun banyak makna. Mereka menjualkan dengan harganya yang rendah, maksudnya mereka ingin mengikut hawa nafsu mereka. Bila ayat itu kalau tak bersesuaian dengan mereka, mereka tidak mau terima. Tetapi kalau ada perkataan-perkataan yang bersesuaian dengan keinginan dan kemahuan mereka, mereka terima. Jadi ini yang dikatakan menjual dengan ayat-ayat yang rendah. Menjual perkataan Allah itu dengan harga yang rendah. Jadi ini nanti kita boleh kembangkan banyak sebenarnya contoh di sini. Jadi mereka dengan niat untuk keduniaan, sama ada mereka pandai membaca, melaungkan ayat-ayat Allah, kan, di majlis-majlis, meletakkan harga yang mahal atau seperti itu, ataupun mereka ingin menasihatkan orang ramai tetapi meletakkan bayaran. Ini jugalah yang dikatakan samanan qalila. Ataupun boleh juga orang-orang besar ataupun raja-raja yang ingin merubah ayat-ayat Quran, ayat-ayat kitab mereka untuk kesesuaian hawa nafsu mereka. Lalu ini juga bermaksud liyashtaru bihi samanan qalila. Mereka buat untuk kesesuaian diri mereka sendiri. Dan ini pun sebenarnya dah terjadi dalam dunia Islam pun. Nanti kita boleh kembangkan dalam sesi soal jawab nanti. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, maka celakalah bagi mereka yang menulis dengan tangan mereka. Jadi seolah-olah ayat ini berulang. Tadi dah disebutkan fawailul lahum
Fawailul lillazina yaktubunal kitab biaidihim. Sini pun diulang lagi. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Jadi ini juga memberi penekanan bahawa celaka dan terlaknatlah buat orang-orang yang menulis kitab syariat lalu mengatakan ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi padahal daripada tulisan atau daripada perkataan atau daripada fikiran dan khayalan mereka sendiri, tapi mereka menisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wawailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi mereka yang berulang-ulang mengadakannya atau mengumpulkannya. Apa yang mereka usahakan dan banyak kali mereka buat, inilah yang mereka mendapat celaka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang terjadi kepada orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah belajar mereka mengada-adakan penafsiran-penafsiran, dan walaupun penafsiran itu, walaupun sesuatu ayat itu kena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka cuba mengelaknya, cuba merubahnya supaya nubuatan yang ada itu tidak kena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdolak dalih, kata bukan, tak sesuai dan sebagainya. Sebagai contoh dikatakan paran. Mereka cuba berdolak dalih, berkata paran itu bukan dah di Arab, tapi paran itulah di Palestin. Tapi kalau kita nak lihat sejarah dia, dikatakan pergunungan Paran itu memang di daerah Semenanjung Arab, bukan di Palestin sana. Contoh seperti itulah mereka cuba merubahnya. Jadi sama jugalah dalam dunia Islam. Sebagai contoh tentang Nabi Isa alaihissalam, tidak ada pun perkataan langit dalam Al-Quran, tapi mereka menambahnya. Mereka katakan, bila dia kata rafa ilallah tu, maknanya diangkat langit ke sisi Allah. Ditambah pula perkataan langit di situ. Mereka dah rubah, kemudian mereka menafsirkan pula ayat dia maksudnya begini. Kemudian mereka katakan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengajarkan orang lain. Sebab ramai orang dah berpercaya seperti itu, dan ulama-ulama pun hanya bersetuju saja dengan pendapat-pendapat ramai. Jadi ulama-ulama sendiri dah sesat dan menyesatkan ramai orang lain lagi. Jadi kerana periuk nasi mereka, kerana mereka takut tugas mereka atau pekerjaan mereka tergugat, jadi mereka ikut saja pendapat orang ramai untuk kesesuaian diri mereka. Itu saya katakan tadi, liyashtaru bi samanan qalila, untuk sesuai dengan mereka, kerana takutkan periuk nasi mereka terjejas. Jadi mereka terpaksa ikut dan akur kepada majoriti ramai yang mempunyai pendapat seperti itu. Jadi inilah maksudnya tadi. Tapi di sini kita lihat lagi, dikatakan sampai 3 kali. Fawailun. Sini pun fawailun, maka celakalah. Kemudian celakalah, dan wailun lagi, celakalah. 3 kali celaka daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang pandai-pandai merubah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini pada orang-orang Yahudi, tapi boleh juga terjadi pada orang Islam. Seperti yang saya sebut contoh tadi tentang kewafatan, keadaan Nabi Isa alaihissalam naik ke langit. Mereka katakan ada maknanya naik ke langit. Dia punya pemahaman dia naik ke langit, penafsiran dia seperti itu. Kemudian ulama-ulama pun walaupun tahu, tapi mereka tak mampu untuk betulkan, kerana majoriti dah ramai berpendapat seperti itu. Jadi mereka iyakan saja, sebab takutkan mereka punya kedudukan atau tugas mereka tergugat. Jadi untuk orang-orang di sini, 3 kali mereka mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi, kenapa 3 laknat ini, 3 celaka ini? Kerana pertama, mereka tidak memahami tetapi memberikan makna yang salah. Itu satu celaka. Kemudian celaka yang kedua, iaitu mentafsirkan ayat-ayat Allah Ta'ala dengan salah.
Yang ketiga, mereka mengadakan perubahan untuk kesesuaian bagi pihak mereka. Jadi ayat ini menggambarkan bahawa untuk orang-orang yang sengaja merubah perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mendapat celaka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kiralah kitab-kitab yang terdahulu pun maupun kepada kitab Al-Quran Karim. Dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kitab Al-Quran Karim memang mereka tidak mampu untuk merubahnya. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam telah memberi keyakinan bahawa Allah Ta'ala telah berjanji. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir ini, itu Al-Quran, dan kami yang akan memeliharanya. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, daripada huruf ba sampai huruf nas, satu titik, satu koma pun tidak berubah daripada Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi jaminan untuk memeliharanya. Tetapi dari segi penafsiran, memang terjadi banyak penafsiran yang berbeza-berbeza. Maka itu perlu datang hakaman adalan untuk membetulkan penafsiran-penafsiran yang berbeza di kalangan orang-orang Islam ini. Jadi Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa di tangan Hazrat Imam Mahdi alaihissalam yang mampu memberikan penafsiran yang benar daripada pelajaran Al-Quran Karim itu. Jadi inilah maksud daripada ayat ini. Ayat ini juga boleh bermaksud bahawa kitab terdahulu sebelum Islam, iaitu kitab Taurat ataupun kitab Injil, sebelum Islam lagi mereka telah rosak. Telah ada campur tangan daripada tangan manusia. Atau ulama-ulama mereka yang tidak bertanggungjawab, yang mencampur adukkan penafsiran dan masukkan, mereka katakan ini adalah kitabullah. Dan sebenarnya orang-orang Yahudi sendiri mengakui bahawa pernah satu zaman kitab-kitab mereka semuanya telah habis dibakar. Di zaman saya tak ingat, nanti kita cek balik. Habis, mereka akui memang telah habis dibakar semuanya. Kemudian bangkit Nabi, dikatakan Nabi Ezra yang datang untuk menulisnya kembali. Jadi dia berusaha, Nabi Ezra alaihissalam telah berusaha untuk kumpulkan dan cuba menuliskannya. Tetapi itu pun masih diragukan kerana itu mungkin adalah dari segi bentuk penafsiran. Dia tidak dapatkan kitab yang asal. Dan orang Yahudi sebenarnya mengakui bahawa mereka sebenarnya tidak yakin bahawa ini, apakah ini semuanya benar daripada kitabullah. Tetapi mereka masih tetap bertegas mengatakan ini adalah kitabullah. Mereka tetap mengatakan haza indallah. Mereka tetap mengatakan haza min indillah. Mereka tetap mengatakan ini adalah kitabullah dari Allah Ta'ala. Orang-orang Yahudi tetap mengatakan bahawa ini adalah yang ada pada hukum-hukum Allah Ta'ala, walaupun mereka masih ragu-ragu sendiri terhadap kitab Taurat. Sama juga cabang daripada Yahudi, iaitu Injil juga, orang-orang Kristian. Mereka pun sebenarnya ragu-ragu, tapi mereka tetap bertegas mengatakan ini kitabullah. Ini adalah kitab dari Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita baca Injil, kalau kita lihat, bukan perkataan Allah, tapi dia kata ini yang ditulis oleh Lukas, ini yang ditulis oleh Matius, ini yang ditulis oleh Yohana. Jadi Injil pun seperti itu. Walaupun memang ada perkataan-perkataan Tuhan yang masih terselamat, mereka dapat kumpulkan, mereka dapat selamatkan. Memang dari awal memang itu adalah kitabullah. Tetapi mereka tidak boleh mengatakan itu adalah kitabullah kerana sudah ada campur aduk tangan daripada manusia. Sebab yang originalnya mereka tidak dapatkan. Dan kerana di zaman itu juga, di zaman Rasulullah SAW itu juga sendiri, sama ada orang Yahudi ataupun orang Kristian, mereka tidak ada riwaj mana, tidak ada custom apa? Tidak ada kebiasaan untuk menghafal Taurat atau menghafal
Injil. Jadi mereka tidak yakin dari apa yang ada pada tangan mereka. Tetapi dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang Islam, Al-Quran, kita yakin bahawa ini adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala janji untuk memeliharanya, dan itu telah ditulis di zaman para khulafa, dikumpulkan di zaman para khulafa, dan pada waktu itu ada masih ramai orang-orang yang hafiz Quran yang boleh cek dan perbetulkan kitab Al-Quran Karim. Tetapi yang seperti ini tidak ada pada orang-orang Yahudi pada waktu itu, sama ada orang-orang Nasrani di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ada, tapi orang-orang Arab dari awal lagi telah lakukan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Walaupun mereka tak tuliskan, tapi mereka berusaha untuk menghafalkannya, dan bukan seorang dua, puluhan, mungkin ratusan orang-orang yang menghafal Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menjelaskan, sekali lagi saya terangkan, bahawa kalau kita tidak tahu lalu kita menokok tambah dan kita memberikan penafsiran yang salah, mengatakan inilah penafsiran yang sebenarnya, kita akan mendapatkan 3 celaka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu ayat ni 3 kali Allah Taala lemparkan celaka buat orang-orang yang sengaja menokok tambah pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini juga peringatan kepada orang-orang Islam, kerana mereka tidak mahu menerima Hazrat Masih Maud AS, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi AS, lalu mereka sanggup untuk merubah ayat Quran, untuk menolak kebenaran, lalu memberikan penafsiran-penafsiran yang salah. Dia dah sesat dan dia menyesatkan lagi orang yang ramai. Jadi insyaAllah kita boleh kembangkan lagi nanti, dan siapa-siapa nak tambah pun saya sangat alu-alukan. Ini saya dapat sampaikan untuk kelas kita pada hari ini. Ini saya akan sambung besok tentang bagaimana orang Yahudi menyatakan bahawa mereka tahu mereka bersalah, tapi mereka kata mereka akan diazab sedikit saja. Ayyaman makdudah. Ini besok saya akan sampaikan, kerana kalau saya masuk hari ini akan jadi panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.